Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Akhirnya sudah sampai di rumah. Hari-hari kita beginilah kerja. Mengap dulu lah. Sekejap lagi kita akan ke office untuk buat kerja. Saya kerja freelance. Tapi mesti ke office juga. Kita kerja di tempat yang paling aman di dunia. Saya kerja di tempat yang paling penting di dunia, yang akan membawa ke akhirat. Okey. Bicara rasuah Zahid Hamidi. Aduh, tak habis-habis lah Zahid Najib. Ramai viewer saya, subscriber saya kata, kenapa semua berita tentang Najib dan Najib je berulang-ulang? Apa boleh buat? Memang di dalam newspaper, aduh, buka saja Najib. Kalau bukan Najib, Zahid. Kalau bukan Zahid, Thomas Hassan. Kalau bukan Thomas Hassan, Ahmad Maslan. Kalau bukan itu, Ismail Sabri. Semualah benda yang sama. Mana-mana cari dia orang juga. Jadi apa boleh buatlah. Pertama. Kedua, ramai juga cakap, kenapa tak beritahu ini di TV? Aduh, bikin pening jugalah. Kamu mau itu, bila dia itu lagi. Mana satu yang mau tak tahulah. Ketiga, ramai orang kata, kenapa aduk Ratib Najib? Bukan Ratib. Kenapa aduk ulang-ulang berita? Supaya orang hafal dan jangan buat lagi. Itu teknik pengulangan. Dulu waktu sekolah di sekolah menengah, kita selalu buat teknik pengulangan. Cubalah kalau tidak percaya, macam mana kamu hafal sifir dulu. Hafal sifir ulang-ulang 2 kali, 1, 2, ulang sampai hafal. Bagaimana boleh hafal? Kerana pengulangan. Bila sudah pengulangan, kalau yang salah jangan buat lagi. Sebab itu diulang-ulang supaya ada sempadan teladan, jangan dibuat. Bicara rasuah Zahid Hamidi, tuan-tuan dan puan-puan. Ultra Kirana serla jijiknya tahap amalan itu di negara kita. Memang saya setuju. Jijik betul ini rasuah ini. Hari demi hari berdasarkan keterangan-keterangan saksi dalam perbicaraan rasuah sistem visa luar negara yang melibatkan Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi dengan Ultra Kirana Suria Berhad UKSB, syarikat yang telah diberikan projek tersebut telah menyerlahkan. Paling nyata ia memperlihatkan tahap rasuah di negara kita sudah di tahap yang begitu parah dan jijik sekali. Itu ditulis oleh Sabudin Husin di dalam blognya sabudin.com.net. Saya hanya bacakan dan tidak semestinya saya setuju dengan apa yang Sabudin Husin ni kata. Dia menulis lagi, pertama, dengan nama-nama yang dicatat dalam buku ledger sebagai telah menerima wang daripada UKSB, syarikat tersebut seolah-olah begitu bebas menabur wang di sana sini kepada orang-orang berpengaruh. Betul. Saya pun pikir benda yang sama. Yang ini saya setuju. Bila ada log itu membuktikan bahawa memang ada amalan di dalam syarikat Ultra Kirana Suria Berhad, seolah-olah syarikat itu dipergunakan untuk menabur wang sesuka hati kepada ahli politik, kepada parti politik, kepada orang-orang siapa sajalah. Seolah-olah tempat itu untuk menyimpan tabung wang untuk diambil pada bila masa, bila perlu minta. Lepas tu macam seolah-olah Ultra Kirana ini seolah-olah saja, kamu boleh komen lah. Seolah-olah Ultra Kirana ini tak ada kuasa langsung di dalam dia punya syarikat sendiri. Dan dia hanya terikat kepada wang untuk derma, wang untuk sumbangan politik saja. Kalau dicampur, digabung semua sumbangan politik yang ada di dalam ledger Ultra Kirana itu bukan sikit, tuan-tuan dan puan-puan. Saya fikir mungkin sudah beratus juta. Jadi sebenarnya Ultra Kirana ini untuk apa? Mana keuntungan dia? Apa kebaikan dia untuk Malaysia? Tiada. Akhirnya yang ada ledger yang tersebut nama-nama orang-orang besar menerima sumbangan politik.
Aduh. Jika begitu banyak wang telah ditabur kepada sejumlah nama yang dicatatkan dalam buku ledger, selain kepada Zahid Hamidi sendiri, yang dilaporkan menerima secara bulanan pula tu dalam mata wang Singapura, berapakah pendapatan dan keuntungan UKSB setiap tahun? Yang itulah itu yang saya tanya tadi. Apa sebenarnya tujuan dia? Kalau udah beratus juta hilang, habis Ultra Kirana ini untungnya dari mana? Apakah ia bermakna melalui projek Visa itu kemasukan rakyat asing, terutama daripada China, ke negara kita begitu bebas dan tanpa kawalan? Yang itu soalan daripada Sabudin Husin. Kena jawablah. Yang berkenaan sila jawab. Kedua, malah dikira secara tertonjol, sangat tertonjol jijiknya, ialah kerana ahli-ahli politik yang ada kuasa nampaknya begitu mudah disogok dengan wang ringgit oleh UKSB. Rasanya inilah kes rasuah di mana paling ramai ahli politik dikaitkan telah menerima wang. Betul. Di dalam kes Ultra Kirana ini, ledgernya yang ditulis itu hampir semua nama besar. Daripada UMNO, daripada bukan UMNO, daripada bekas UMNO, daripada macam-macam lah. Termasuk Tan Sri Muhyiddin Yassin sendiri ada ditulis di nama itu. Mahathir pun ada, Mahathir pun ada. Hishamuddin Hussein, Khairi Jamaluddin, Anifah Aman, Syafi Abdal pun ada. Ini memang pelik betul lah. Sebenarnya Ultra Kirana ini apa? Yang pelik dia betul-betul saya mau tanya, mau tahu Ultra Kirana ini apa? Kenapa semua ahli politik dia boleh bagi? Tak kiralah musuh kah, kawan kah, macam tempat untuk menerima dana bantuan politik. Ultra Kirana kena jawab soalan itu. Apa boleh buatlah? Sudah berlaku, kena jawab. Daripada sekian nama ahli politik yang disenaraikan, paling mengejutkan tentunya bila nama Tun Mahathir pun terkait sama didakwa menerima wang daripada UKSB melalui seorang anak saudaranya. Jika ahli-ahli politik sudah sedemikian rupa wajahnya, menerima saja wang yang diberi asal diberi, apakah yang boleh kita harapkan daripada mereka untuk berkhidmat kepada rakyat dan negara? Masakah kita mahu mempercayai ahli-ahli politik mengurus negara dan membela nasib kita? Nasib baik Anwar Ibrahim tak ada. Nasib baik Rafi Isi belum ada. Tapi tunggulah. Mana tahu tiba-tiba ada Anwar Ibrahim punya nama. Mana tahu tiba-tiba ada Syafi pula. Mana tahu tiba-tiba ada Mat Sabu punya nama pula lepas ini. Tiba-tiba Tok Matadi pun ada. Tok Matadi, Tok Guru Adi pun ada. Tiba-tiba ada, tak tahulah. Aku pun bengong, semakin bengong kalau ada lagi. Walaupun beberapa nama yang disebut menerima wang daripada UKSB sebelum ini dilaporkan telah menafikannya dan mendakwa tidak mengenali syarikat tersebut, penafian semata-mata belum secara automatik membersihkan nama mereka. Pihak berkuasa perlu menyiasat semua nama yang disebut di mahkamah itu, khusus tentang akaun bank dan butiran perbelanjaan dalam tempoh selepas mereka didakwa telah menerima wang daripada UKSB itu. Okey, panjang lagi tulisannya. Kamu boleh menonton sendiri, kamu boleh baca sendiri di dalam sabudin.com.net. Panjang lagi. Dan sekali lagi, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.